Ustaz. Nama siapa tuan? Tak dengar. Dengar suara saya tak? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT di hari yang hari Jumaat ini bersamaan dengan 6 hari bulan, kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Uwais Korni. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Okay. So hari ini kita berbangga dan sangat bersyukur sekali bersama dengan Ustaz di malam terakhir Ramadan ni. Alhamdulillah. So terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz sebab hadir di dalam majlis ilmu bersama dengan My Dental Care hari ini. Okay, untuk pengetahuan Ustaz, kita memang di My Dental Care memang setiap hari Jumaat mengadakan tazkirah Ramadan di mana kita ingin mendekatkan ataupun berkongsi manfaat yang kita boleh berikan dari segi servis perubatan di klinik Dental Care maupun even walaupun dalam bulan Ramadan. Untuk tidak melengahkan masa lagi, saya rasa saya tak perlu kenalkan Ustaz Uwais ni sebab semua dah kenal dah. Alhamdulillah, hebat orangnya. So dengan tajuk hari ini adalah kecemerlangan emosi dalam ibadah sempena pecutan akhir Ramadan untuk memburu Lailatul Qadar. Kita telah berada di 10 malam terakhir Ramadan. Jadi masing-masing bekejar, masing membuat pecutan akhir untuk mengejar Lailatul Qadar. Jadi untuk tidak melengahkan masa lagi, saya menjemput yang berbahagia Ustaz Uwais Korni dengan tazkirah Ramadan pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wa lanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali kita panjatkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rasa penuh ta'zim, rasa penuh kebesarannya, rasa agungnya, dengan rahmat dan kasih sayangnya. Hari ini hari Jumaat yang terakhir di bulan Ramadan yang mulia, Ramadan al-Mubarak. Allah Subhanahu wa taala menyempatkan kita, memberi peluang kepada kita untuk berkumpul, dengar kalam-kalam Allah, dengar kalam-kalam Sayyidina Rasulullah, dan meletakkan hati kita, merafakkan hati kita, menyembahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala bersempena hari ini Jumaat al-Mubarakah, yang mana pahalanya berlipat kali ganda. Dahlah 10 akhir Ramadan, dalam bulan Ramadan pula, 10 akhir Ramadan pula, pada hari Jumaat pula, beberapa ketika sebelum pergi solat Jumaat. Saya tak tahulah di tempat anda boleh pergi solat Jumaat ke tidak. Saudara tadi, nama siapa tadi saudara tadi, kalau boleh bagi tahu?
Saya tak sempat berkenalan rapat dengan saudara MC tadi. Tak boleh bagi tahu nama Oh, ada orang lain control mute dengan unmute ke? Okey, tak apa. Ataupun saudara tadi boleh tulis di chat box pun boleh juga. Tulis di chat box. Alright. Okey, mungkin saya sebenarnya kebiasaannya dalam ceramah-ceramah saya ataupun tazkirah ataupun kelas biasanya ada interaksi dua hala lah. Ada interaksi dua hala. So, hari ni tak dapat nampak peserta ni, rasa macam saya dengan saudara MC je lah yang ni. Jadi kalau MC pun tak dapat interaksi. Nama dia Ustaz Amin. Masya Allah, tabarakallah. Kita panggil Ustaz lah. Kita nak muliakan saudara kita. So, terima kasih kepada saudara Amin yang mengendalikan program tazkirah pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Saya percaya yang menonton sekarang ni bukan sekadar staff My Dental Care sahaja, tetapi saya percaya seluruh keluarga My Dental Care lah. Seluruh Malaysia ke, Ustaz Amin? Ataupun My Dental Care di Seri Kembangan saja? Ustaz, kita berada di sekarang ni di Lembah Kelang, tapi akan buka insya-Allah di luar Selangor juga. Oh, sekarang ni dah di Lembah Kelang. Berapa cawangan semua total? Dan ada 10 cawangan. 10 cawangan, Masya Allah, tabarakallah. Dan saya sebenarnya kenal My Dental Care ni daripada Dr. Aslan Bacho. Pengasas My Dental Care ke? Betul, pengasas. Pengasas. Masya Allah, tabarakallah. Beliau adalah rakan Titan saya seperguruan dengan Dr. Azizan Osman. Dan juga seperguruan di bawah Dr. Ari Ginanjar Agustian dalam program ESQ. Okey, itu adalah Dr. Aslan Bacho dan juga isteri beliau ke yang Dr. apa? Zifitri. Dr. Zifitri itu adalah yang menjaga dentistry service saya dan keluarga saya lah. Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak saya khususnya banyak dihandle oleh Dr. Zifitri, dan ayah saya juga adalah customer setia di klinik My Dental Care di Seri Kembangan, cawangan Seri Kembangan. Okey, so itu sedikit perkenalan saya dengan Dr. Aslan Bacho. Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala rezekikan saya berkenalan dengan Dr. Aslan Bacho. Kalau nak kira dari segi perwatakan, tubuh saya ni kategori kecil dah. Kecil. Kalau orang jumpa saya di on the way mana-mana terserempak di jalanan, orang akan nampak saya ni tubuh kecil. Tapi kalau jumpa dengan Dr. Aslan Bacho, dia kecil lagi tubuh dia. Namun Dr. Aslan Bacho, Masya Allah, tabarakallah, adalah seorang yang berjiwa besar yang saya banyak tumpang manfaat daripada beliau. Okey, saya mula-mula kenal dengan beliau pada tahun 2014 dalam program Train the Trainer. Saya tahu dia seorang yang berjiwa besar lah dalam mengembangkan industri kesihatan, khususnya dalam industri pergigian di Malaysia ni dengan begitu pesat sekali. Okey, syabas dan tahniah kepada keluarga besar My Dental Care. Masya Allah, tabarakallah. Dan hari ini kita rasa bertuah lagi asbab keluarga besar My Dental Care ni sangat positif. Keluarga yang besar ni sangat positif. Kita bertuah dapat bertemu dalam tazkirah Ramadan. Katanya setiap Jumaat, betul ya Ustaz Amin? Setiap Jumaat. Masya Allah, tabarakallah. Tahniah sekali lagi kepada keluarga My Dental Care, kerana hari ini kita dipertemukan Jumaat yang terakhir untuk membicarakan kecemerlangan emosi dalam pecutan terakhir Ramadan dalam usaha untuk memburu Lailatul Qadar. Baik, tuan-tuan dan puan, tajuk kita ni adalah Lailatul Qadar. Tajuk kita ni ada 2 poin, macam mana nak relate Lailatul Qadar dengan kecemerlangan emosi. Tuan-tuan dan puan-puan, muslim muslimat rahimakumullah, kalau ada doktor-doktor kat sini,
Okey, kalau ada doktor-doktor kat sini, doktor gigi ke, doktor kesihatan ke, staff nurse ke, okey, ataupun management staff ke, apa kata kita sama-sama merenung ke dalam jiwa dan raga kita, hati kita. Okey, 25 hari berlalu dalam bulan Ramadan. Okey, bagaimana emosi kita memacu motivasi kita dalam memperbanyakkan amal ibadat di bulan Ramadan. Famous, saya ada seorang sahabat Cina, Cindian to be exact, dan dia ni Muslim lah. Okey, salah seorang tim saya sebenarnya, sahabat saya, nama dia Ustaz Hasan. Beliau ni pernah berkongsi dengan saya, Ustaz Hasan Heng nama dia. Beliau ni pernah berkongsi dengan saya bekerja di sebuah company Cina, sebuah syarikat Cina. Okey, so dia apa yang dia buat adalah ketika bulan puasa lah nak cerita ni, dia adalah beberapa rakan kelik dia, office mate dia yang Melayu juga, Muslim juga. Okey, yang membawa image Islam, minoriti di dalam sebuah company Cina ni, yang kita kata company ni sebuah listed company lah, besar lah company ni, company Cina ni. Yang nak ceritanya ialah pada bulan puasa, kebanyakan kebiasaan orang Melayu kita kalau hari puasa, bulan puasa ni, tengah hari tu dia akan mengulur. Pergi lepak di surau kalau ada surau. Tapi company Cina ni tak adalah, dia melepak atas meja, dia pekuk muka dia macam tu je. Masya Allah, tabarakallah. Dalam sejam ataupun setengah jam, sedar-sedar daripada dia mengulur tidur tu, berbekas muka ni. Pucat lesi muka. Gas dalam perut pun naik ke kepala. Jadi gastrik. Okey, itu kebiasaan orang Melayu duduk di company. Saya tak pastilah company Melayu macam mana, tapi ini cerita daripada company Cina lah. Saya tak pernah bekerja dengan orang. Jadi saya tak pernah tahulah macam mana situasi bulan puasa ni. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, di antara dua sunnah tidur tengah hari ini adalah sunnah. Kita panggil qailulah. Okey, short nap. Orang putih panggil short nap. So di antara tidur tengah hari itu, tujuan tidur tengah hari itu, okey, terutamanya sangat diutamakan di dalam bulan puasa ini. Tujuan dia adalah nak mendirikan malam. So kita sama-sama muhasabah lah. Okey, ada beberapa perkara. Ada beberapa situasi yang berlaku ni tuan-tuan dan puan. Saya ada kawan Cina yang non-Muslim juga. 2-3 hari lepas saya ada program training saya. Program training saya ada hadir kelas lah. Saya ada hadir kelas. Kelas tu nama dia Certified Professional Coach Level 3. Yang dihandlekan di bawah IAC, International Association of Coaching. So, dalam kelas ni saya adalah satu-satunya Melayu Muslim. Hak lain tu semua Chinese, Indian, okay, non-Muslim semua. So, saya satu-satunya Muslim Melayu. So, bila sampai waktu minum pagi tu kita panggil apa? Brunch apa? Lepas tu bila sampai waktu tea break petang, pukul 3, tengah hari ada lunch hour, so dia orang berhenti lunch. So masa berhenti sampai masa tu, so kita puasa kan, sebab ni benda ni berlaku 2-3 hari lepas, bukan 2-3 hari lepas. Kemarin, semalam adalah hari terakhir, dia 7 hari punya program. So kita orang berpuasa ni, kita nak buat apa lagi kalau tak tidur, takkan nak pergi join sekaki dekat meja dia orang tengah makan. Dah lah makan sambil berdiri. Tuan-tuan dan puan, orang mungkin ada pernah biasa, dia budaya dia orang kalau minum pagi ataupun minum petang, bahkan makan tengah hari pun, makan tengah hari biasanya makan berat, biasanya dia orang duduk lah. Okey, duduk di restoran lah. Tapi kalau macam dia makan santai-santai tu, dia makan sambil berdiri, lepas tu dia chit-chat. Biasa Ustaz Amin macam tu Okey, standard. Nampak profesional gitu. Okey, kononnya nampak profesional. Tapi kita orang Islam, how is the best
praktis yang direkomendkan oleh agama kita, oleh syariat kita. Makan mesti duduk, okey, menjaga adab. Tapi okey, kita bukan nak cerita pasal makan sekarang ni, tuan-tuan dan puan. Cerita di tengah hari Ramadan, di siang hari Ramadan, apa reaction kita apabila ada sesi break macam tu? How we react supaya kita sebenarnya membawa imej Islam. Kita satu-satunya Muslim. Macam mana kita nak tunjuk kepada dia orang puasa itu bukan melemahkan. That's the point. Puasa itu bukan melemahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, short nap tengah hari sebenarnya untuk boost energi kita supaya setiap malam kita boleh bangun berjaga, membangunkan malam-malam kita. Alright? Masya Allah, tabarakallah. Satu lagi budaya ni, selepas bersahur, tidur. Dia ada 2 kali short nap. Lepas bersahur, tidur. Tengah hari, tidur. Petang sebelum berbuka, tidur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Saya tak pasti sama ada malam-malam kita memang benar kita mendirikan malam kita. Masya Allah, tabarakallah. Okey, mendirikan tarawih kita 20 rakaat. Okey, qiyam kita 8 rakaat. Witir kita 3 rakaat. Masya Allah, tabarakallah. So kita sama-sama muhasabah. Sejauh mana emosi kita, begitu cemerlang emosi kita, memacu motivasi kita untuk berlumba-lumba memburu Lailatul Qadar. Matlamat kita nak dapat Lailatul Qadar bulan puasa ni, tuan-tuan dan puan. Umat-umat terdahulu, umur panjang-panjang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabat. Umat terdahulu ni, okey, ada seorang mujahid ni, ada seorang kita panggil abid lah, ahli ibadah pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, dia ni 500 tahun pergi beribadat, 500 tahun pergi berjihad. 500 tahun pergi ibadat, 500 tahun pergi berjihad. Jadi bukan 500 bulan, 500 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, bila Nabi cerita macam tu kepada para sahabat pun cemburu. Habis tu, ya Rasulullah, kita ni umat akhir zaman ni berapa je umur kita ni ya Rasulullah? Rasulullah cakap, umur umatku di antara 60 dan 70 tahun sahaja. Kerana umatku adalah umat yang paling bongsu, yang paling akhir sekali. Diriku dan hari kiamat adalah seumpama dekatnya jariku ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu dekatnya Nabi dengan hari kiamat pada perkiraan tahun-tahun akhirat. Tahun-tahun di akhirat kan, satu hari dunia kan sama dengan 1000 tahun di akhirat. Nak bagi tahu dekatnya Nabi dengan hari kiamat. Sudah berada di akhir zaman kita ni, tuan-tuan dan puan-puan. Namun, apabila para sahabat tadi jealous, habis tu macam tu, kalau macam tu, macam mana kami nak dapat juga seperti abid tadi, 500 tahun beribadah, 500 tahun pergi berjihad, berperang di jalan Allah, membantu Nabi Musa alaihi salam dalam berdakwah. Masya Allah, tabarakallah. So jadi tuan-tuan dan puan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, baginda bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan umatku ini dengan satu malam di bulan Ramadan yang dirahsiakan keadaan malamnya, yang mana malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Okey, malam al-qadr itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, kalau tiap-tiap tahun kita boleh dapat, tuan-tuan dan puan, satu malam sama dengan 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. So kalau tiap-tiap tahun start daripada umur 30, macam Ustaz Amin, saya tak pastilah umur berapa, umur 28 ke 26.
ke 30. Sebaya dengan saya. Kalau sebaya dengan saya umur 34. Okey. So kalau start daripada umur 30 tu dah dapat dah Lailatul Qadar. Dah start dapat dah Lailatul Qadar. Dia dapat tak dapat ni kejap lagi kita bincang. Kejap lagi kita bincang macam mana nak dapat Lailatul Qadar ni. Kita baru intro baru ni. Okey. Katakanlah start daripada umur 30 kita dah dapat Lailatul Qadar. Umur 60 meninggal dunia. Misal katalah standard umur 60 meninggal dunia. So 30 tahun di antara umur 30 dan umur 60, 30 tahun tiap-tiap tahun istiqamah dapat Lailatul Qadar. So dapatlah jadi 30,000 bulan. So 83 kali 10, 83,000, 83, 240, 250 tahun. 250, betul ke kira tu? Lebih kurang 2,500 tahun. 2,500 tahun kita beribadat di malam Lailatul Qadar. Okey. Malam Lailatul Qadar tu apa tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, para doktor-doktor frontliners sekalian yang menonton saya. Lailatul Qadar adalah malam kekuatan. The night of power. Kita jarang dengar ustaz-ustaz kita terjemah maksud Lailatul Qadar ni. Okey, duk kata Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar, malam Al-Qadr. Paling-paling tidak pun kita dengar malam Al-Qadr. Apa benda malam Al-Qadr? Kita terjemah Al-Qadr tu maksud dia apa? Power. The night of power. Malam kekuatan. So barang siapa yang berjaga pada malam Al-Qadr ini, energi dia beribadah seumpama 1000 bulan. How power is that? Okey? Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya mengurniakan malam ini kepada umat akhir zaman. Tidak terdapat pada malam-malam pada umat-umat yang terdahulu. Ini special umat bongsu ni. Dahlah umur pendek tapi dapat kelebihan macam-macam. Pula sesuai dengan hadis Nabi yang saya bacakan pada awal tadi, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku. Barang siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersama denganku di dalam syurga. Pada akhir zaman macam ni, kita nak hidupkan sunnah ni tuan-tuan dan puan. Sunnah apa kita nak buat Lailatul Qadar ni yang kita tak boleh buat sekarang? Iaitu iktikaf. Tak boleh iktikaf di masjid tuan-tuan dan puan. Kalau ada 1,000, 10,000 pun belum tentu dapat iktikaf di masjid tau. Kalau standby RM10,000 pun belum tentu dapat iktikaf. Masya Allah, tabarakallah. So apa yang kita nak galang ganti dengan iktikaf ini? Kelebihan iktikaf ni sebenarnya besar tuan-tuan dan puan. Okey, satu ketika kita bermalam di masjid Allah, kita beriktikaf, Allah SWT akan jauhkan kita daripada api neraka sejauh 3 parit. Okey, 1 parit adalah seumpama langit dan bumi. Ini disebut dalam hadis fadilat. Anda boleh tengok dalam kitab Fadailul A'mal karangan Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Okey, hadis tentang kelebihan beriktikaf sangat besar. Satu malam ataupun satu ketika kita berada beriktikaf di masjid adalah satu malam tu Allah SWT jauhkan kita daripada api neraka sejauh 3 parit. 1 parit langit dan bumi jarak dia. Istilah dia parit lah. Parit di akhirat, jangan bayangkan parit di dunia tuan-tuan dan puan. Kalau bayangkan parit dunia ni memang kita tak mampu nak bayangkan dia. Masya Allah, tabarakallah. Okey, besar kelebihan ni. Kelebihan iktikaf ni. Ini baru cerita satu sunnah Nabi, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, bagaimana dengan pembacaan Al-Quran kita? Hak pertama tadi saya tanya pasal qiyam kita, pasal semayang kita. Tidur tengah hari, tidur pagi, tidur petang, sebenarnya nak dapatkan power supaya malam boleh bangun malam. Boleh mendirikan tarawih 20 rakaat. Tuan-tuan dan puan, kalau minta maaf, saya bagi tahu ni, in terms of motivational speaking right now.
Okey, saya bagi tahu in terms of motivational speaking right now, kita sama-sama muhasabah. Kalau setakat sembahyang tarawih 8 rakaat, tak payah bangga lah tidur tengah hari. Tidur lepas subuh, tidur tengah hari, tidur sebelum berbuka puasa. Apa tujuan tidur tu sebenarnya? Sebenarnya nak bangun malam, nak mendirikan sembahyang malam banyak-banyak. Tapi kalau sembahyang tarawih 8 rakaat, apa makna? Itu maksud saya. Dan bagaimana dengan pembacaan Quran kita? Adakah benar-benar berbeza bacaan Quran kita 20 hari awal dalam bulan Ramadan dengan 10 hari akhir? Berbeza tak? Betul tak kita memburu Lailatul Qadar? Adakah benar kita salah seorang daripada hamba-hamba Allah yang memburu Lailatul Qadar? Ni ada masa 5 hari lagi ni, 4 malam lagi ni tuan-tuan dan puan. Mungkin Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 27. Anda cari sendirilah di Google. Okey, ada 2 riwayat. Cari kat Google je, famous. Tak nak cari kat Google, cari dekat TikTok pun banyak. Dekat TikTok banyak ada orang buat konten. Ustaz, apa nama dia tu? Bukan. Yang selalu cerita pasal hari kiamat tu. Apa? Ustaz Wadi Anwar. Ada orang buat konten Ustaz Wadi Anwar. Dia cerita pasal pengalaman sufi. Ulama-ulama dahulu, aulia-aulia dahulu, termasuklah Imam Al-Ghazali. Kalau hari sekian-sekian jatuh pada hari sekian-sekian, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada sekian-sekian. Kita baru ni jatuh pada hari Selasa. Ulama berbeza pendapat. Ada 2. Ada yang kata malam ke-25, ada yang kata pada malam ke-27 untuk tahun ini punya Lailatul Qadar. Malah sangat nak beramal pada 10 akhir Ramadan, pilih 2 malam ini. Malam 25 adalah malam semalam. Terlepas dah. Okey, malam ni malam 26. Esok malam ke-27. So, esok adalah hari Sabtu, malam Ahad adalah malam ke-27. Kebanyakan masjid di seluruh dunia ni akan khatamkan Al-Quran pada malam ke-27. Tuan-tuan dan puan-puan, khatam Quran bukan sebarang khatam. Khatam Quran itu bermaksud kita baca Quran tu 30 juzuk. Bukan kita hanya join tadarus sekali-sekala, tiba-tiba kita khatam. Bukan tak boleh. Boleh, tuan-tuan dan puan. Kita boleh duduk dalam majlis khatam. Tetapi khatam yang sebenar-benar khatam adalah kita mentilawahkan Al-Quran itu. So, kita sama-sama muhasabah. Adakah benar kita very well motivated 10 akhir Ramadan ini kita pecut ibadat kita untuk buru Lailatul Qadar? Adakah benar? Itu persoalan muhasabah dia. Kita sama-sama self-reflection. Okey, kita sama-sama self-reflection bahawa adakah benar kita betul-betul buat pecutan ibadat terakhir 10 akhir Ramadan ini untuk memburu Lailatul Qadar? Atau kita hanya salah seorang daripada hamba-hambanya yang mensia-siakan nikmat Lailatul Qadar tadi? Sejauh mana emosi kita? Ni cerita pasal kepentingan emosi ni, kecemerlangan dan kebijaksanaan emosi dalam membahagi-bahagikan masa kita supaya kita benar-benar 10 kali ganda pecut kualiti dan kuantiti ibadah kita untuk buru Lailatul Qadar. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah. Cerita pasal baca Quran. Ibadat ulama-ulama, para abid zaman dahulu pernah merekodkan. Ulama-ulama pernah merekodkan kepada kita. Ini ada cerita dalam kitab Fadailul Amal lah tuan-tuan dan puan. Okey. Kebanyakan ulama, terutamanya Imam Asy-Syafi'i, akan mengkhatamkan Al-Quran sekali pusing, sekali round, satu round di dalam tarawih. Di dalam solat tarawih. Maknanya solat tarawih ada 20 rakaat. Okey. Satu rakaat baca lebih kurang satu muka.
maka satu malam tu dapatlah 20 muka. Darab dengan 30 malam, maka dapatlah 600 muka. Al-Quran ada 604 muka. Lebih kurang lah. Okey, Imam Asy-Syafi'i akan khatamkan sekali round. Satu round dalam solat tarawih. Sebab Imam Asy-Syafi'i jadi imam. Tuan-tuan dan perempuan muslimat rahimakumullah. Tak cukup dengan tu. Di siang hari, satu round. Tiap-tiap hari, Imam Asy-Syafi'i baca Quran. Di malam hari, satu round Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran. Tiap-tiap malam. Total 30 hari Ramadan, Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan 61 kali. 61 round. Kita berapa kali? Tuan-tuan dan puan, bagi orang yang join grup tadarus, bukan saya nak bagi tahu tak bagus grup tadarus, tapi kita nak cerita motivational speaking right now. Okay? Motivational speaking, kita sama-sama nak self-reflection. Kita sama-sama nak muhasabah diri kita. Bukan bermakna tadarus tak bagus. Nak bagi tahu, tadarus ni, kalau ada 10 orang dalam satu kumpulan tadarus kita, kita baca gili-gili satu muka surat, 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 satu muka surat. Okey? Kalau ada 10 orang, satu juzuk tu, kita baru baca 2 muka surat, hak bahagian kita, part kita tu. Hak lain tu kita dengar aje. Itu pun kalau kita betul-betul dengar. Kalau silap hari bulan, kalau kita tersengguk, tak dengar dah. Tuan-tuan dan perempuan, maknanya daripada satu juzuk, dia hanya baca 2 muka. Dia hanya baca 2 muka daripada 20 muka. Maknanya 10% sahaja dia baca. Okey, 10%, betul kan? 10%. 10% ni tuan-tuan dan perempuan, kalau 30 juzuk, dia hanya dapat dalam 30 muka. 60 muka. 10% ni dia hanya baca 60 muka, tuan-tuan dan puan muslimat rahimakumullah. 60 muka ni baru 3 juzuk. 60 muka ni ya, baru 3 juzuk dalam Quran. Kita sebenarnya belum khatam Quran secara personal lagi. Kalau tadarus tu, of course lah, tadarus ramai-ramai tu penting, jangan tinggalkan tadarus. Tuan-tuan dan puan, saya bukan nak bagi tahu tak bagus tadarus, nak bagi tahu in terms of motivational speaking. Kalau nak banding dengan Imam Syafi'i tadi, di mana tahap kita? Sayyidina Uthman ibn Affan mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran di dalam satu solat witir, di dalam satu rekaat solat witir tiap-tiap malam. Di mana level kita? Saya tak nak cerita orang lain lah, tuan-tuan dan puan. Saya cerita saya sendiri. Kami sendiri di tim Protas International Senam Berhad ni, alhamdulillah dalam tarawih kita khatam sekali round. Alhamdulillah. Okey, dalam tarawih kita khatam sekali round. Dalam tadarus kita khatam sekali round. Dalam qiyam kita khatam 3 round. Okey, tiap-tiap malam kita start daripada malam pertama Ramadan lagi kita dah start qiyam dah. Semayang tahajud malam-malam pukul 3 pagi sampai pukul 5 pagi kita baca 3 juzuk satu malam. Okey, alhamdulillah, makna kata habis Ramadan ni kita berjaya khatam 5 kali lah at least. Alhamdulillah, kerana feeling very well motivated dengan apa ulama-ulama buat ni. Mungkin nak buat 60 kali tu tak mampu, tuan-tuan dan puan. Tapi at least ada masa 5 hari ni, what are our strategies untuk nak pecutan terakhir ni? Saya suka kalau sebenarnya sekarang ni kalau ada ramai yang tonton saya ni. Saya nampak di Facebook ada 4 orang. Ada 4 orang tonton. Kalau di Zoom ada 4 orang juga ni. Saya suka sebenarnya kalau boleh jemput semua doctors, staff nurses, okey, team management My Dental Care ni kalau boleh communicate dengan saya. Okey, kita boleh sembang-sembang dari hati ke hati sekarang. Tapi tak sangka dia macam tazkirah saja kan. Okey, so tak apalah tuan-tuan dan puan.
So, saya suka kalau boleh communicate dengan anda semua. Kalau boleh, sekarang ni saya boleh nampak muka wajah bersih Ustaz Amin saja. Masya Allah, tabarakallah. So, Dr. Aslam Pacu ada ke? Kalau boleh dia bring him to the front, bring him to the stage, why not? Okay. So, jadi tuan-tuan dan puan muslim, Dr. Zifitri ke kalau ada? Alright. Okay. So, jadi tuan-tuan dan puan muslim muslimat rahimakumullah. Sejauh mana kita dah kita feeling well motivated untuk pacu motivasi kita, pacu hati kita, pacu emosi kita untuk kita sama-sama rebut Lailatul Qadar. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Ulama-ulama, guru-guru saya berpesan kepada kami ketika zaman kami belajar dulu. Ada beberapa tips bagaimana kita nak mudah beramal ibadat. Dikala kita rasa beratnya, rasa laparnya, rasa penatnya, kita kena bahagikan masa kita dengan kerjaya kita. Tuan-tuan dan puan, kerja adalah wajib. Kerja juga adalah ibadah kalau betul kita niat kerja tu untuk ibadah. Terutama yang dalam bidang perubatan ni, dalam bidang medical ni, Masya Allah, tabarakallah, anda semua adalah frontliners. Kalau betul niat anda semua untuk membantu, untuk memudahkan, menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada umat Islam khususnya, Masya Allah, tabarakallah, memudahkan umat Islam dalam beribadat. Kalau betul niat itu, anda adalah manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Ni, golongan frontliners, medical team, seluruh dunia lah secara umumnya. Masya Allah, tabarakallah. Namun, di saat kerjaya kita, kalau kita anggap kerjaya kita tu adalah sekadar kerjaya, sekadar kerja, pergi pagi, balik petang, tidur di tengah hari pada bulan puasa, tuan-tuan dan puan, dia akan jadi kerja dunia semata-mata. Tuan-tuan dan puan, apatah lagi kalau kita penat bekerja, tapi kita tak dan nak spend masa dengan Allah Ta'ala. Apatah lagi. Lebih malang lagi, kita terpaksa mengorbankan agama kita hanya semata-mata kepentingan dunia orang lain. Saya cadangkan anda yang menonton sekarang ni, boleh tulis di ruangan komen yang tonton di Facebook, boleh tulis di chat box siapa yang tonton di Zoom. Okey, orang yang paling malang sekali, ini pesan guru saya, tuan-tuan dan puan, Maulana Farid nama dia. Okey, guru saya berpesan, orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang sanggup mengorbankan agamanya hanya semata-mata kerana dunia orang lain. Okey, mana Maulana Farid dapat ayat ni? Cerita dia guru kepada Maulana Farid. Saya tak ingat apa nama dia. Maulana Hamid, yes. Okey, Maulana Hamid. Maulana Hamid ni guru kepada Maulana Farid. Okey. Anda kenal selebriti nama Nabil Ahmad? Nabil Ahmad kan nama dia? Nabil Ahmad yang host Meletop tu. Kenal tak? So lately kita nampak dia pakai kupiah, pakai jubah, betul tak? Dia ada buat konten TikTok dekat YouTube. Okey, Nabil dah keluar tabligh 3 hari. Masya Allah, tabarakallah. Okey, sebelum Nabil start decide untuk join jemaah tabligh ni, ada beberapa proses motivasi di antara Maulana Hamid dengan Nabil Ahmad. Okey, dia kata, so Maulana Hamid kata, jomlah Nabil, kita spend masa, korban masa harta kita, tinggalkan anak isteri kita, kita keluarkan harta kita, kita pergi ke jalan Allah. Try dulu 3 hari, kata Maulana Hamid kepada Nabil Ahmad. Masya Allah, tabarakallah. Pelawak profesional, selebriti kita kan. So, tuan dan puan, Nabil jawab apa? Tak boleh Ustaz, saya sibuk. Saya ni duduk dengan stesen TV ni, jadual padat. Nabil jawab style dia lah. Tuan-tuan dan puan, apa Maulana Hamid cakap? Nabil, malang kita
kalau kita sibuk mengorbankan agama kita. Kita tak dan masa nak spend masa untuk agama kita. Kita tak dan masa nak baca Quran. Nak luangkan masa ke jalan Allah. Nak semayang banyak sikit. Kerana mementingkan, mengutamakan dunia orang lain. Masuk stesen, duduk di stesen TV ni, buat program tuan-tuan dan puan, live, berada depan kamera ni. Kita ni buat konten untuk orang lain. Macam saya, macam kami di tim Protas International Sdn Bhd ni, rasa tersentap juga tu kadang-kadang. Okey, kita sibuk duduk di depan kamera macam ni, duk bagi tazkirah kepada tim My Dental Care 10 cawangan di Lembah Kelang. Kan, duk bagi konten tazkirah, bagi peringatan, duk cakap, wa dhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana memberi peringatan itu akan memberi manfaat kepada orang beriman. Duk sibuk buat konten macam tu. Dan ramai orang ambil manfaat sebab dia buat konten macam tu. Tak? Itu sebenarnya urusan audiens yang menonton kita. Tapi, kami yang buat konten di depan kamera ni, termasuk Nabil Ahmad tadi, tuan-tuan dan puan, duduk di belakang kamera buat apa? Baca Quran ke? Semayang tarawih 40 rakaat ke? So kita sama-sama muhasabah. Masa tu saya tersentap bila Maulana Farid sampaikan macam tu kepada saya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah lah kami di tim Protas ni, tim Protas selain daripada saya, Masya Allah, sangat cemerlang melibatkan diri dengan program-program ibadah kita. Okey, walaupun penat dan exhausted di bulan puasa ni, Masya Allah, tabarakallah. Okey, kita sebenarnya, kita risau. Takut-takut kita mengorbankan agama kita. Quality time kita dengan Allah Ta'ala. Kita korbankan quality time kita dengan Allah Ta'ala. Kerana nak spend masa untuk follower-follower kita. Zaman sekarang zaman follower, Ustaz Amin. Zaman sekarang ni zaman follower. Ustaz Amin ada Instagram ke, ada Facebook ke, kalau ada TikTok ke, confirm ada followers. Ada Twitter ke, confirm ada followers. YouTube pun ada orang subscriber kita, tuan-tuan dan puan. Okey? Zaman sekarang zaman orang subscribe. Even Facebook personal profile pun orang kawan-kawan boleh follow apa yang kita sentiasa update, apa yang kita sentiasa share. Baik buruk kita share tu semua orang follow kita, tuan-tuan dan puan. Zaman sekarang zaman follower. Zaman semua boleh jadi selebriti. Semua boleh jadi public figure. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan muslim muslimat rahimakumullah. Di saat kita berada di hadapan kamera, diketengahkan di tengah-tengah social media. Tuan-tuan dan puan, di saat itu berapa banyak masa quality time kita spend dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Quality time kita dengan family, quality time kita dengan family, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan suami, dengan mak ayah kita. Kita tak spend banyak masa untuk quality time family kita pun, apa impact yang kita boleh tengok kepada family kita? Kita tak spend masa untuk anak-anak kita. Contoh, kita penat bekerja di siang hari. Ni, golongan medical team ni memang terkenal kerja bukan setakat lebih masa, bukan setakat overtime. Malah kena standby on call lagi. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan dan puan-puan, penat. Kerja dunia ni penat. Kita terpaksa kadang-kadang tu. Hanya kerana semata-mata kerjaya. Kalau aku tak pergi on call ni, silap hari bulan aku kena buang kerja. Dan kerja tu, kita duk cari makan tu untuk anak bini kita juga. Kalau kena buang nanti, anak bini aku nanti tak dapat makan. Tuan-tuan dan puan-puan, di saat kita penat bekerja, kita balik rumah, kita nak jumpa orang yang kita sayang. Tak mampu nak spend quality time dengan family. Apa impact dia? Anak lebih mesra dengan bibik, maid kat rumah. Anak kita lebih mesra, lebih rapat. Siapa yang anak dia buat home tuition? Okey, home tuition pula, homeschooling.
Siapa yang anak dia buat homeschooling, ni zaman COVID ni kan. Siapa yang anak dia, ramai anak kita buat homeschooling, anak-anak kita buat homeschooling ataupun adik-adik kita. Ustaz Amin mungkin kalau ada anak pun kecil lagi lah kan. Dah kahwin ke belum Ustaz Amin? Belum kahwin lagi, tak ada anak lagi lah. Adik-adik lah kalau ada. Okey. Sekarang ni zaman homeschooling. Okey, bagi orang yang berada sikit homeschooling. Anak-anak yang homeschooling lebih rapat dengan cikgu yang datang ke rumah berbanding parents. Itu impact, tak ada quality time daripada parents dengan anak-anak. Itu impact dia. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah. Apa impact dia? Anak-anak menjauh dari kita. Sebab kita tak spend quality time. What if kita tak spend quality time kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tak spend quality time dengan anak-anak, anak-anak menjauh. Kalau kita tak spend quality time dengan Allah, siapa yang menjauh? Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah. Kita sama-sama muhasabah. Kita sama-sama fikirlah tuan-tuan dan puan. Ada masa 5 hari lagi ni. Masya-Allah, tabarakallah. Apa yang kita boleh buat tuan-tuan dan puan? Ada satu tips yang guru kami share kepada kami. Ada satu perkara yang kalau kita buat, dia akan memberi energi yang luar biasa kepada diri kita supaya buat apa yang kita susun strategi, apa yang kita azam nak buat tu. Okey, saya cadangkan ada tulis point ni. Okey, ya ayyuhallazina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, berkatalah perkataan yang baik, wa qulu qawlan sadida. Nescaya kami akan memperbaiki amal-amal kamu, perbuatan kamu. Nescaya kami akan ampunkan dosa kamu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka itulah kejayaan yang sebesar-besarnya. Tuan-tuan dan puan. Tips dia ialah ajak orang buat baik. Walaupun kita belum jadi baik. Contoh, malam ni malam Lailatul Qadar. Contohnya malam ni malam Lailatul Qadar. Apa kata kita ajak office mate kita yang bekerja di My Dental Care, ajak semua keluarga besar ni, keluarga besar 10 cawangan tak boleh lah ikut cawangan-cawangan, kena ikut SOP lah tuan-tuan dan puan. Buat terawih sekali, maksimum 15 orang SOP sekarang kan. Okey. Buat terawih berjemaah, jemput. Kalau tak ada imam tempatan dalam cawangan tu, jemput ustaz yang duduk dekat dengan cawangan tu. Jangan jemput saya lah. Okey, boleh cari. Boleh cari mana-mana ustaz untuk tolong imamkan tarawih kepada kita. Mungkin once in a lifetime, tuan-tuan dan puan. Once in a lifetime untuk this year lah, untuk Ramadan this year. Okey, jemput, buat tarawih sama-sama. Maknanya ada certain amalan yang kita lebihkan sikit bulan puasa ni. 10 akhir Ramadan ni, kita lebihkan sikit. From now on, tuan-tuan dan puan. Kita azam, kita nak lebihkan sikit, kita buat macam ni cara dia. Untuk nak dapat kekuatan kita boleh buat lebih tu, cara dia ialah kita organize event. Kita buat. Kita ajak kawan-kawan kita, jom kita tarawih 20 rakaat malam ni. Tak biasa buat tarawih 20 rakaat. Contoh, misal kata, tak biasa buat tarawih 20 rakaat. Ataupun qiyam. Kalau dah biasa tarawih 20 rakaat, tambah sikit lagi. Qiyam. Tak biasa buat qiyam 8 rakaat, baca 5 juzuk satu malam. Contoh. Kalau macam kita di Protas International Senam Berhad ni, di Studio C ni, tuan-tuan dan puan, saya bersiaran dari Studio C ni. Okey, kalau di Studio C ni, kami baca 5 juzuk satu malam dalam qiyam.
untuk 10 malam akhir ni. Nak bagi lebih sikit daripada malam-malam hak terdahulu. Nak bagi lebih sikit. Cubalah. Bengkak lutut? Ya. Bengkak lutut. Sakit? Ya, sakit. Bengkak kaki? Ya, bengkak kaki. Lenguh? Ya, memang, betul. Kita nak lawan nafsu. Kita nak tekan nafsu tu. Adjust sikit, curi-curi masa siang-siang hari tidur, tuan-tuan dan puan. Tu tujuan tidur. Itu matlamat tujuan tidur tengah hari tu, nak bangun malam lebih sikit daripada bulan-bulan lain. Masya Allah, tabarakallah. So, jadi tuan-tuan dan puan muslim-muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu Wa Taala kata, wahai orang-orang yang beriman, qulu qawlan sadida. Berkatalah perkataan yang baik. Perkataan yang baik tu maksud dia apa? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu semua ni adalah umat yang terbaik. The best ummah of all time. Okay, the best ummah of all time adalah umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala puji, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kerana apa? Dilahirkan untuk bertemu dengan manusia. Bukan saja-saja kenapa umat akhir zaman ini adalah umat terbaik. Umat yang terbaik ni sebab apa? Ada satu kerja yang Allah Ta'ala amanahkan kepada kita yang kita wajib buat, tuan-tuan dan puan. Kita wajib buat. Apa dia? Kita kena bertemu dengan manusia. Jumpa manusia, kita cakap apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Suruh mereka buat baik. Suruh. Allah suruh kita, suruh orang buat baik. Allah suruh kita, suruh orang buat baik. Baru betul umat yang terbaik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan meninggalkan segala kemungkaran, mencegah kemungkaran. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita suruh orang buat baik, boleh ke buat baik serentak dengan buat jahat? Tuan-tuan dan puan, bila the moment kita buat baik, the moment we engage suruh orang buat baik, masa tu adalah kebaikan. Mana mungkin kejahatan berlaku serentak dengan kebaikan? Automatik kita akan mencegah kemungkaran. Contohnya kita jumpa orang tepi jalan tengah lalai nak buka puasa kan, tengah lalai. Kata tengah lalai, tengah sembang-sembang. Jom kawan-kawan semua kita pergi masjid. Kita ajak dia buat baik. Dan dia orang pun dengar cakap kita. Dia orang pun pergi ke masjid. Dengan sendirinya mereka meninggalkan kelalaian. Jom kita semayang jemaah, tuan-tuan dan puan. Dengan sendirinya mereka meninggalkan kelalaian semayang seorang-seorang. Jom kita, kalau seorang imam tu boleh tunggu ahli jemaah dia semua pakat dapat takbiratul ula bersama dengan imam. Tuan-tuan dan puan, ini cerita level tinggi yang kita kena achieve, tuan-tuan dan puan. Bukan semayang, imam dah semayang 2 rakaat dah, kita baru masuk join jemaah. Tuan-tuan dan puan, cerita dia ialah kita berlumba-lumba nak semayang jemaah, 4 rakaat semayang isyak tu, full marks kita dapat follow imam. Imam takbiratul ula tu, takbir yang pertama tu, takbiratul ihram tu, kita ada dalam saf dah. Allahu Akbar bersama dengan imam. Lambat sedikit daripada imam maksud saya. Maksudnya kita duduk sekali dengan imam. Itu cerita kita dapat takbiratul ula. Itu nama dia takbiratul ula bersama dengan imam. Benda macam tu kita nak kena capai. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siapa yang boleh jaga takbiratul ula bersama dengan imam selama 40 hari berturut-turut. Sehari ada 5 waktu semayang fardu. Selama 40 hari, 5 kali 40 ni tuan-tuan dan puan, siapa yang boleh jaga semayang fardu dia, takbiratul ula bersama dengan imam tiap-tiap waktu selama 40 hari, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi 2 kelepasan. Lepas daripada sifat nifaq dan masuk syurga. Apa satu lagi kelepasan? Kelepasan daripada api neraka. Lepas daripada sifat nifaq dan kelepasan daripada api neraka. Betulkan saya kalau saya tersilap. Okey? Ada 2 kelepasan. Orang yang jaga solat 5 waktu akan dapat 5 kelepasan yang lain. Okey? Dia angkat kesempitan hidup. Dia angkat azab kubur. Dia angkat azab api neraka. Apa lagi? Saya tak ingat yang keempat. Yang kelima tu, masuk syurga tanpa hisab. Ini orang yang menjaga
solat fardu di awal-awal waktu. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam bulan Ramadan ni kita nak berlatih ni. Duk ada masa 5 hari lagi ni tuan-tuan dan puan. Macam mana kecemerlangan emosi kita, memacu motivasi kita, memecut ibadah kita dalam memburu Lailatul Qadar. Bulan puasa ni kita nak berlatih ni, kita nak train. Sebab siang hari kita duk tekan nafsu dah. Ketika saat nafsu ditekan ni senang nak latih. Bulan-bulan biasa belum tentu senang nak latih tuan-tuan dan puan kalau tak ajar puasa Isnin Khamis. Kalau kita tak ajar puasa putih. Puasa putih ni adalah 13, 14, 15 hari bulan setiap bulan Islam. Ni catat ni tuan-tuan dan puan, amalan-amalan yang untuk dicapai ni. Di mana KPI ibadah kita? Key Performance Index. Duk sibuk dengan KPI kerjaya kita sahaja ke? Macam mana KPI ibadah kita tuan-tuan dan puan? Apa yang kita nak capai? What's next? Selawat kita tuan-tuan dan puan. Macam mana dengan selawat kita? Macam mana dengan syukur kita? Macam mana dengan senyum kita? Macam mana dengan sedekah kita? Macam mana dengan solat kita? Itu 5S tuan-tuan dan puan. Jaga 5S ni tuan-tuan dan puan. Syukur, sedekah, senyum. Apa lagi? Solat, selawat. 5S ni tuan-tuan dan puan. Bukan 5S yang yang Jepun punya 5S tu apa Ustaz Amin? Sisih apa semua itulah kan. Sisih, susun. Tu bahasa Melayu punya. Yang asal daripada Jepun tu kan. Bukan 5S tu. Ni, KPI 5S ni yang kita nak cerita ni. Syukur, senyum, solat, selawat, sedekah. Dia ada total semua 21S. Tadi saya cakap 5 yang paramount saja. 5 yang paramount ni tuan-tuan dan puan. Sejauh mana KPI kita? Key Performance Index. Yang kita sama-sama boleh muhasabah lah tuan-tuan dan puan muslimat rahimakumullah. Okey. Saya cakap ini, nampak macam saya cakap, saya address kepada anda, seluruh keluarga besar My Dental Care. Okey, 10 cawangan di Lembah Kelang, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi sebenarnya yang saya cakap untuk diri saya, tuan-tuan dan puan. Okey, mudah-mudahan Allah SWT memberi kekuatan kepada saya dan anda semua untuk beramal dengan apa yang kita dengar hari ini, apa yang kita bincang hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT sendiri memacu motivasi kita. Semangat kita. Okey, bahasa Arab panggil jazbah. Semangat ni dalam bahasa Arab panggil jazbah. Macam mana boleh memacu jazbah kita untuk kita rasa gairah, passionate dalam menggandakan kualiti dan kuantiti ibadah kita. Kualiti, saya repeat sekali lagi tuan-tuan dan puan, saya repeat, kualiti dan kuantiti ibadah kita. Masya Allah, tabarakallah. Selawat kita kalau tak cukup 1000 kali sehari, tak boleh bangga lagi tuan-tuan dan puan. Bukan bermakna nak suruh siapa yang selawat 1000 kali, suruh bangga. Tak tuan-tuan dan puan. Selagi tak capai 1000 kali, jangan berbangga lagi. Jangan berbangga lagi. Itu ya pesanan ayah saya, bapa saya, guru-guru saya. Selawat 1000 kali ni adalah paling sedikit pada akhir zaman ini. Kalau tak mampu nak buat benda-benda lain. Baca Quran tak mampu. Okey, selawat tarawih tak mampu. Selawat 1000 kali ni adalah paling sedikit. Kalau tak mampu nak sedekah tak mampu. Okey, nak bangun tengah malam tak mampu. Apa at least ibadah yang kita kena buat tuan-tuan dan puan? Selawat. Man salla alayya marrah sallallahu alaihi asyarah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah Subhanahu Wa Taala akan berselawat kepada dia, orang yang berselawat kepada Nabi tadi, 10 kali. Okey, barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, Allah akan berselawat kepada dia 100 kali. Barang siapa yang berselawat 100 kali kepadaku, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berselawat kepada dia 1000 kali. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali, bukan bermakna, bukan Allah SWT
akan selawat kepada 10,000 kali. Bukan. Fadilat dia dahsyat ni. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali, aku dan dia akan berlaga bahu ketika nak masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan dan puan, ni hadis sahih dan mutawatirah ni. Sangat ramai para sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Okey? Barang siapa yang berselawat 1000 kali kepadaku, kata Nabi, aku dengan dia akan berlaga bahu ketika nak masuk ke dalam syurga. Apa dia tu maksud dia? Nak bagi tahu kita ni rapat betul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, ada satu kisah tentang selawat sebagai yang terakhirlah untuk tengah hari ini, ya Ustaz Amin. Okey, ada satu kisah. Saya mengharapkan kisah ini akan memberi motivasi, jazbah dan passion kepada anda semua untuk menggandakan ibadah. 10 akhir Ramadan, ada 5 hari, tak 10 dah, 5 hari lagi tuan-tuan dan puan. Okey, kisah ni seorang yang sangat istiqamah, seorang abid yang sangat istiqamah berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak banyak dia selawat tuan-tuan dan puan, 1000 kali je. 1000 kali ni lebih kurang 10 minit je tuan-tuan dan puan. Okey, 1000 kali ni lebih kurang 10 minit saja. Tuan-tuan dan puan, dia berselawat dan ada satu hari dia terlupa nak habiskan selawat dia 1000 kali. Pada malam tersebut dia tidur. Dan Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu, masuk ke dalam mimpi seorang ulama yang lain. Seorang ulama yang lain, aulia yang lain, Nabi masuk dalam mimpi orang tu. Okey, Nabi masuk dalam mimpi orang tu. Okey, tanya, "Mana si fulan bin si fulan? Dia ada hutang dengan aku. Dia ada hutang dengan aku. Tolong bagi tahu dia, tolong langsaikan hutang aku dengan dia." Tolong bagi tahu dia, tolong langsaikan hutang aku dengan dia. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah. Ulama yang mimpi bertemu dengan Rasulullah tadi, bangun pergi cari si fulan bin si fulan tadi yang istiqamah duk selawat 1000 kali tadi. Tuan-tuan dan puan, yang mana satu malam tu je dia terlupa nak selawat 1000 kali kepada Rasulullah. Dia pergi bagi tahu, "Wahai fulan bin fulan, Rasulullah datang ke dalam mimpi aku, bagi tahu kau ni ada hutang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian menangislah fulan bin fulan tadi. "Ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Aku berhutang 1000 kali selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah very caring siapa yang berselawat kepada dia. Rasulullah cari siapa yang tak selawat kepada dia. Kita ni agak-agak tak selawat, Rasulullah cari tak macam tu? Tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah cari tak? Rasulullah rindu ke tidak tuan-tuan dan puan-puan? Rindu ke tidak kepada kita? Rasulullah cari sampai macam tu tak kepada kita kalau kita tak selawat kepada baginda? Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, kita sama-sama muhasabah. Selawat tak payah panjang tuan-tuan dan puan-puan. Sallallahu ala habibi Muhammad. Itu selawat Jibril, anda boleh amal. Paling pendek pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak perlu bertajwid. Berselawat ni dia tak perlu bertajwid tuan-tuan dan puan. Baca je laju-laju. Sambil buat benda lain pun tak ada masalah selawat ni tuan-tuan dan puan. Tapi lagi bagus kita duduk betul-betul menghadap kiblat dalam keadaan berwuduk, kita berselawat. Itu paling afdal. Tapi sambil bawa kereta, sambil buat kerja, sambil menaip pun boleh berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana selawat ini adalah satu perkara yang selama-lamanya tidak sia-sia walaupun kita buat dia sambil lewa. Selawat adalah satu-satunya amalan kalau kita buat dia tidak akan sia-sia walaupun kita buat sambil lewa. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, ketika bertemu dengan Lailatul Qadar nanti, jangan lupa berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca 3 kali at least tuan-tuan dan puan. Janganlah kejar mencari tanda-tanda Lailatul Qadar, tapi bangunlah tiap-tiap malam. Orang yang bangun tiap-tiap malam 10 malam akhir ini confirm, jumpa ke tak jumpa tanda Lailatul Qadar, confirm dia dapat pahala Lailatul Qadar. Jumpa ke tak jumpa dengan tanda Lailatul Qadar, the moment dia bangun tiap-tiap malam 10 malam akhir Ramadan, confirm dia dapat pahala Lailatul Qadar. Jangan sibuk cari tanda Lailatul Qadar. Orang yang kasyaf je boleh jumpa tanda Lailatul Qadar. Orang kasyaf ni apa?
set-set Tok Wali lah tuan-tuan dan puan. Geng-geng Tok Wali tu. Kalau macam kita ni kuali ni tuan-tuan dan puan, jangan harap nak nampak tanda Lailatul Qadar. Sibuklah dengan beramal ibadah, perbanyakkan selawat, jumpa dengan tiap-tiap malam baca doa ni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau ini Maha Pengampun, Maha Pemaaf, mencintai kemaafan dan maafkanlah aku. Maka maafkanlah aku. Tuan-tuan dan puan, dia berbeza dengan kita minta ampun. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Berbeza. Ulama kata, kalau kita minta ampun dosa kita, tuan-tuan dan puan, dia seumpama Allah Ta'ala hanya ampunkan dosa kita. Tetapi dosa kita tu still tercatat dalam buku rekod amalan kita. Berbeza dengan kita minta maaf. Berbeza dengan kelebihan kita baca ni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa beza dia? Beza dia ialah the moment kita baca doa tu dan Allah Ta'ala maafkan kita, dosa dalam buku amalan tadi akan dipadam terus seumpama kita tak pernah buat dosa tersebut. Betapa besar, betapa kasih, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ana bijahin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini menumpang kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa apit kepit amalan kita di antara selawat dan selawat, selawat dan selawat, selawat dan selawat paling kurang 1000 kali sehari. InsyaAllah hari ini hari Jumaat, perbanyakkan amalan kita, sedekah kita, senyum kita, syukur kita, tuan-tuan dan puan. Okey, selawat kita, solat kita, perbanyakkan 5S ini insya-Allah. Jumaat yang terakhir akan memberi makna yang paling hebat dalam Ramadan kita tahun ini. Walaupun di saat umat Islam seluruh dunia, seluruh manusia, seluruh umat manusia diuji dengan bahana virus, bahana musuh ini, tuan-tuan dan puan, musuh kita. So mudah-mudahan Allah SWT memberi kekuatan kepada kita untuk sama-sama amal dan sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kepada Seri Pentas. Amin, amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kepada Allah. Hadap Allah kita berjaya bersama Tazkirah dengan Ustaz Wais. So banyak sangat yang kita dapat hari ini, walaupun kita jangkakan dalam setengah jam macam tu. Tapi Ustaz pukul sampai 1 jam. Oh, saya difahamkan 1 jam. Minta maaf Ustaz Amin. Tak apa-apa, sebab kita pun tak ada, kita pun solat Jumaat pun kita tak boleh sekarang. So alhamdulillah. Okey. So terima kasih. Saya rasa perkongsian ataupun tazkirah Ramadan yang sangat berkesan dan sangat-sangat berguna. Yang saya boleh simpulkan sikit sebanyak kalau dekat sini, apa yang saya tulis di sini, saya rasa terlebih tulis saya dekat sini. Masya-Allah, masya-Allah. Nanti share dekat saya, tolong hantar dekat PA saya boleh Ustaz Amin Sangat banyak. So kita ada record dekat sini, insya-Allah kita akan buat short clip di mana kita boleh share. Dan alhamdulillah, kalau macam saya dapat tengok dekat depan Ustaz tu ada produk Ajwa tu, kurma ke Ustaz? Oh, ni sepatutnya tak letak kat sini ni sebab ini awal Ramadan dulu, tapi since setup ni dah ada kat sini, terlupa nak minta dia orang alihkan. Adalah kurma Ajwa premium daripada kita ni boleh dapat kat Shopee. Ada jual kat Shopee. Kalau siapa-siapa yang kalau boleh kurma ni ada sentiasa ada, bagi sentiasa ada dalam rumah kita. Kurma Ajwa premium lah. Okey. InsyaAllah. Tapi bukan nak kempen sangat. Dah Ustaz Amin sebut, saya bagi tahulah. Betul. InsyaAllah. Sebenarnya Ustaz, untuk mengetahui Ustaz, kita Medical Care ni sebenarnya hari ni baru dapat vaksin. Tadi. Jadi boleh pas kat saya ke? Oh boleh Ustaz. Ustaz boleh datang ke klinik kita dan kita akan bagilah slot insyaAllah. InsyaAllah. So Ustaz, daripada hari ni kita frontline runner dapat vaksin lah. So di Medical Care memang semua officers kita dapat tadi. So alhamdulillah, rasanya setakat itu saja untuk kita punya tazkirah dengan tajuk yang diberikan.
Ustaz sendiri berikan tajuk ni, dan tajuk ni sangat-sangat, sebenarnya daripada tajuk pun kita dah tahu dah dapat simpulkan dah. Okey, kecemerlangan emosi, dan Ustaz bercerita pasal emosi tadi, macam mana kita jaga emosi kita, tidur sekejap di waktu tengah hari, kan, tidur di 3 waktu yang tertentu sebelum maghrib dan sebagainya, untuk kita dapat tenaga pada malam hari. Betul Ustaz? Ya. Dan pertama cemerlang emosi dengan Lailatul Qadar yang diberikan dengan gandaan berapa yang kita dapat sebanyak 83 tahun 4 bulan. Okay, kalau diganding dengan 10 tahun kita dapat Lailatul Qadar, berapa Ustaz? Lebih kurang 2,500 tahun. Ya. Itu kira jutawan lah tu kan Ustaz. Jutawan lah. Jutawan, subhanallah. Kan belum masuk lagi Ustaz cerita kalau kita malam-malam kita bangun, kan, kita buat solat tahajud dan sebagainya. Jadi berlipat ganda yang kita akan dapat. Jadi di situ banyak lagi sebenarnya saya nak share, so masih agak mencuri. Okey. So insyaAllah kalau berkesempatan lagi kita akan bersama lagi dengan Ustaz insyaAllah. Ustaz Amin, Ustaz, kalau next time kita direzekikan bertemu lagi, kalau boleh Hana nak tengok audience. boleh. Bagi dia orang semua masuk dalam Zoom ni, Hana akan interact tu dia akan lebih berkesan lagi insya-Allah. Betul, insya-Allah. Dia bukan one way traffic macam tu. So kalau two way traffic insya-Allah lagi berkesan lah insya-Allah. Just a request, just a humble request daripada saya. Okay, terima kasih kepada Ustaz sebab kita perlukan yang macam two way communication dan lebih seronok sikit Ustaz berbicara insya-Allah. Okay, so jadi untuk itu rasanya dah tak ada soalan. Saya tengok pun tak ada soalan, tapi kalau ada soalan kita akan ajukan pada Ustaz. InsyaAllah. Untuk officer, terima kasih, dan staff-staff terima kasih kerana join live pada hari ini. Dan kami bagi pihak Manager Care ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz. Dan di kesempatan ini saya boleh mohon ataupun ajak semua yang ingin buat rawatan pengigian di klinik Manager Care, silakan datang, sebab walaupun puasa kita masih boleh lagi buat rawatan pengigian seperti scaling, whitening dan sebagainya lah. Jadi tidak melanggar ataupun tidak membatalkan puasa, melainkan terminam air Ustaz atau tertelan gigi. Kalau ter tak batal. Okey, kalau ter tak batal, betul. Betul tak? Sebab tu siapa kita sengaja nak telan gigi? Betul. Tapi kalau dia keluar masuk balik pun tak boleh Ustaz. Ya. Okey, so insyaAllah terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz atas perkongsian. Sekali lagi pihak Manager Care mengucapkan terima kasih dan berbesar hati. Okey, 10 malam terakhir ni dapat bersama dengan Ustaz. Sebenarnya memang susah nak jumpa Ustaz ni. Kan, even dapat slot dia kejap pun alhamdulillah, subhanallah. InsyaAllah. So, alhamdulillah. So terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.